Okay, so kita boleh invite pelajar-pelajar untuk masuk ke kita punya meeting room kita ini. Okay, bos. Ready, bos. Boleh. So hari ni aku jadi skema sikit lah hari ni. Tak apa. Suka ke orang Okay, kita tengok Nasrullah dah join. Ada. Okay, kita tengok siapa lagi di talian. So kita jam saya 10.25, so 10.30 kita start lah. Tidak apa? Okay. Harry antara yang terawal masuk. Okay. Okay, on camera. Okay, Haris Haikal dah masuk. Okay, siapa lagi yang baru masuk ni? Haris Haikal, good. Okay, terima kasih respon. Okay, on camera. Mikrofon boleh mute tapi on camera. Okay, coming in. Ini masih lagi ada yang berlega-lega di WhatsApp rasa ni. Ada lagi, siapa lagi dah masuk lagi ni? Ramai lagi ni. Oh ya, kita tak masuk dekat grup WhatsApp tu, Syazam. Kita tak masuk dekat grup WhatsApp, kita pergi link tadi tu kan. Oh, tak apa, saya hantar. Saya hantar kat WhatsApp. Okay. Nash pun dah masuk. Okay, Fahmi Session tak keluar visual lagi. Ya, ni tak keluar visual lagi. Yang lain tu tak nampak lagi. Tak keluar. Fahmi Session pun tak keluar visual. Okay, Nash, thank you Nash. Good morning everyone. Good morning, selamat pagi. Yes, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yes, Saiful Nur Iman. Okay, sihat hendaknya awak ni, Saiful. Okay, good morning Nasrullah, antara yang terawal masuk tadi. Okay, yang lain-lain dekat grup WhatsApp, tolong bagi tahu. Saya dah hantar link untuk join meeting room. Bagi tahu kat sana. So kita ada 1 minit lagi sebelum kita rasmi bersiaran hari ini. Okay, bagi tahu orang untuk masuk, kita ada 20. Okay. Sebenarnya KBL ni daripada alumni, saya pun salah seorang presiden di Dusun Tua, alumni Dusun Tua. Selama 2 penggal lah. 2 penggal. Kita akan buat AGM akan datang ni untuk tahun depan. InsyaAllah. Lepas tu saya pegang jawatan untuk presiden alumni LKBS se-Malaysia. Baru lagi berapa bulan je baru lagi. Okay, sebelum ni Encik Samsudin Oli, jadi saya ambil alih lah dia punya post dia.
Okey, sebenarnya alumni ni bagus untuk pelajar-pelajar in case kalau macam ada kesulitan ataupun selepas kita keluar daripada RKBN, kita boleh berkomunikasi. Contohnya macam pekerjaan, okey, perniagaan, mungkin dari segi mana kita nak pergilah. Contohnya kalau macam nak berniaga tu, kita boleh communicate dengan kita punya senior yang sedia ada ni, yang dah berjaya. Kita boleh communicate dengan orang macam mana kita nak berniaga. Mungkin kita rasa berniaga ni satu benda yang senang, tapi sebenarnya adalah sukar bagi seseorang untuk berniaga. Macam-macam cabaran dan liku-liku hidup. Kadang-kadang kita rasa berniaga ni mudah, kita tengok orang yang dah berjaya, tapi baru nak berjaya tu bukannya mudah. Itu adalah macam liku-liku kehidupan jugalah. Sekarang ni lagi susah, KPK, lagi payah nak berniaga. Pening kepala sekarang. Norma baru. Norma baru. Kadang-kadang kita kawasan 2020 ni Mahathir cakap boleh pergi lagi jauh. Ekonomi akan berkembang. Rupanya lagi down. Dah jadi satu tragedi Oktober lah pula. Jadi semua orang duduk di rumah. Duduk di rumah. Okey. Dia Rashid, dia telah meeting. Okey, jadi Cik Razizi, jadi maknanya dengan ekspektasi dari Ton dulu kata kita ada kemajuan yang tinggi sekarang. Jadi yes, kita masih lagi berusaha untuk menaikkan taraf tu. Jadi dalam orang berniaga sekarang, cabaran orang berniaga memang berbeza lah. Jadi itu adalah kita nak tengok mentaliti anak-anak muda yang bakal masuk ke akademi tua, mindset dia untuk menjadi seorang pekerja ataupun sebagai seorang peniaga ataupun usahawan. Betul? Okey, bagi saya pada pelajar-pelajar ni lah. Okey, kalau boleh apa jurusan yang kita bawa tu, kita ambil. Kalau boleh keluar, jangan ambil lah jurusan yang pekerjaan yang lain. Kalau boleh kita ambil jurusan yang kita belajar tu hinggalah sampai ke menjadi seorang usahawan. Kalau boleh lah, tak nak kita ambil, contohlah ambil otomotif, keluar bawa Grab, kita tak nak lah. Kalau boleh kita nak jadi orang yang, kita nak jadikan IKBN ni satu platform usahawan yang berjaya. Kalau boleh kita akan fight macam IKM, college community, kita banyak lagi institusi-institusi yang lain. Kalau boleh kita nak jadi orang kata platform IKBN ni tersohol. Maknanya orang sebut aja, okey, usahawan daripada mana? IKBN. Di mana-mana IKBN. Kita nak macam tu. Kita nak naikkan nama IKBN sebenarnya. Kalau boleh kita nak satu platform, bila sekarang ni bila orang cerita mana ITM. Bila sikit-sikit ITM. Kita tak nak, kita nak IKBN pula. Kita nak naikkan taraf AKBN sebenarnya. Sekarang ni pun dah AKBN kan, dah tertinggi. So kita kena tukar mindset kita. Kalau boleh. Tapi kalau tak boleh, pelan-pelan tak apa. Nanti Cik Fahmi boleh terajui diorang lah. Cik Fahmi InsyaAllah kita sama-sama menggalas tanggungjawab untuk dan amanah untuk membawa anak-anak muda ni lah. Ada kita sekarang di IKTBN Dusun tu lah. Kalau dulu zaman Cik Razizi dulu kan, kita tak banyak institusi TVET kan. Kalau dulu kita cuma ada beberapa macam IKTBN. Kalau dulu IKBN Dusun Tua, kita ada Pertak, kita ada ILB Kuchai Lama kan. Jadi kalau kata graduan-graduan kemahiran, yes, dia banyak berkisar dari nama-nama tu lah. Cuma sekarang mungkin ramai yang terdedah dengan Kiat Mara, IKM dan sebagainya. Tetapi IKBN masih lagi meniti di bibir pemain-pemain industri yang mana saya percaya Cik Razizi juga di dalam kumpulan yang besar dalam pemain industri. Jadi apa dalam bidang otomotif. So di mana Cik Razizi berada sekarang? Setakat ni kalau kirakan belum lagi capai. Sebenarnya saya target dulu masih lepas keluar IKBN, kita nak target 4 tahun satu syarikat akan tumbuh. Itu saya minta, sebab ekonomi tak balance, jadi kita mana yang ada tu kita maintain je dulu. Mungkin akan datang, kita akan tengok lah, kalau ada rezeki tahun depan kita akan buka lagi lah. Itu ada pancangan lah. Okey, ya. Jadi mana dengan melalui persatuan-persatuan yang kita ada untuk kita sama-sama ni membantu. Jadi kita juga nampak Cik Razi maknanya kalau anak-anak muda ni bila dia bekerja di luar kursus dia ataupun tidak di dalam bidang yang dia belajar. Jadi kita di ILKBS juga kita ada gerakan-gerakan ataupun
kita punya inisiatif untuk kita nak sesuaikan mereka dengan industri. Jadi dalam masa sama, apakah mungkin pihak PIL KBS contohnya boleh membantu adik-adik ini untuk berada di dalam bidang seperti mana yang mereka jalani latihan dulu. Ya, betul. Sekarang ini pun ada banyak juga macam bank-bank ataupun geran-geran yang ada dekat luar ni. Kita boleh mohon ataupun boleh, contoh yang ambil bidang mekanik kenderaan motor boleh hubungi saya kalau dia berminat untuk untuk berniaga. Kita boleh salurkan dekat bank-bank ataupun badan yang untuk kewangan, kita boleh membantu, tak ada masalah. Sebab saya salah seorang Presiden Persatuan Bengkel Malaysia. Jadi kat situ banyak berurusan dengan bank, KBKK dan lain-lain NGO lain lah. Okey, yeah. Jadi kalau ni kepada pelajar-pelajar baru, pada pelajar IKTB Dusun Tua, sekarang ada baru selangkah ke dalam IKTB Dusun Tua. Jadi di sini dia mana yang kita perkenalkan macam Cik Razizi dan juga Persatuan Alumni juga bagaimana mereka boleh membantu anda untuk selepas belajar di IKTB Dusun Tua ataupun di mana-mana ILKBS lah. Jadi mungkin tak ada lagi ni, kita belum ada soalan lagi dari yang di talian ni, Cik Razizi. Jadi kita boleh sambung lagi cerita dia mana kalau dulu di IKTB Dusun Tua saja, sekarang kita dah ada 21 ILKBS yang sudah berfungsi, sudah beroperasi. Jadi mana semakin besar tu ni ruang cakupan Cik Razizi. Kalau dulu di Dusun Tua saja sebagai Presiden Alumni Dusun Tua, jadi sekarang ni semakin besar. Jadi perancangan untuk bagaimana nak menyatukan bekas-bekas pelajar seluruh Malaysia ni, silakan. Okey, terima kasih Cik Fahmi. Sebenarnya kita ada perancangan untuk alumni. Kita nak satukan antara AKBN yang lain untuk kenal suai ataupun mengenalkan satu sama lain lah. Kalau boleh kita nak buat satu roadshow, mungkin AKBN akan pergi ke Dusun Tua, daripada Dusun Tua pergi ke Pertak ataupun Sepang pergi ke Kuala Langat. Kita akan buat roadshow mengenal satu sama lain di tempat-tempat. Mungkin di Dusun Tua, kita duduk di Dusun Tua, kita tak pernah pergi pun dekat Pertak. Kalau boleh kita bawa diorang ni pergi ke Pertak, visit kat sana, kita kenal kat Pertak. Apa ada kat Pertak sebenarnya? Jurusan apa yang ada? Kadang-kadang kita duduk dekat AKBN ni, Dusun Tua, kita nampak Dusun Tua je dia punya ni. Kita tak nak. Kalau boleh kita nak 22 tu kita akan 22 AKBN ni kita akan pergi. Kita pergi, kita kata melawat ke ataupun kita buat macam satu sukan antara AKBN ataupun kita akan buat roadshow. Mungkin pelajar-pelajar sekarang dah boleh buat motor. Dulu saya tak boleh buat motor. Kena naik bas. Jadi sekarang kita satu platform untuk alumni yang buat dah fikir. Kita akan bawa yang mana yang ada motor ni, kita akan buat roadshow, kita akan konvoi motor pergi ke Pertak. Akan datang kita akan buat. Okey, very good. Nampaknya jadi kepada pemilik motosikal yang mana ada motosikal, cuma untuk yang semester 1 kita belum benarkan lagi lah untuk bawa motosikal ke AKBN, tetapi kepada yang senior-senior nanti. So mungkin kita boleh war-warkan kepada pelajar-pelajar mana kolaborasi antara pihak hal ehwal pelajar bersama PIL KBS untuk buat ride ukhuwah contohnya. Mungkin sebabnya macam saya motosikal pun tak pernah power macam Cik Razizi. Jadi kalau ada rezeki insya-Allah kita boleh berkolaborasi bersama majlis pimpinan pelajar contohnya. Jadi kita boleh perwakilan pelajar bersama PIL KBS. Jadi yang itu kita akan buka pada Razizi dengan nantilah. Jadi untuk yang ni anak-anak ni muda ni, jadi senario sekarang, jadi apa yang perlu dia orang bersedia untuk mengisi keperluan guna tenaga. Maknanya kalau kata betul lah di dalam bidang dia ni, jadi secara umumnya dalam sekarang kita dalam TVET, jadi dalam industri TVET yang mendepani cabaran IR 4.0, revolusi industri 4.0. Jadi sebagai seorang majikan
sebagai seorang CEO di syarikat Cik Razizi. Apa nasihat kepada anak-anak muda ni dalam masa ketika mereka sedang belajar, apa yang perlu mereka isi sebelum mengisi keperluan guna tenaga di luar sana. Silakan. Okey, terima kasih Jawab ya. Okey, sekarang ni dah kata teknologi dah canggih. Dulu masih zaman saya handphone pun tak ada. Sekarang ni handphone, saya rasa setiap pelajar dah ada handphone. Betul Encik Fahmi Okey. Majoriti dia gitu. Dulu saya belajar tak ada handphone pun. Jadi kita nak dapatkan satu benda tu memang susah, agak susah. Kita kena beli buku baru kita tahu apa benda yang kita nak belajar. Tapi sekarang tak payah, kita just tekan aja, masuk Google, kita dah tahu apa benda kita nak buat. Jawapan tu dah ada. Okey, bagi saya pada pelajar semua, kalau boleh belajarlah bersungguh-sungguh. Apa yang kita cebur ni sampai ke hujung. Jangan kata setengah jalan je, sampai tamat lah. Kalau boleh, kita sampai ada tahap 3 kan. Ada tahap 2, tahap 3. Okey, sampai 2, tahap 3, kita keluar, jangan diploma pun ada. Ya? Diploma pun ada sekarang. Okey, diploma. Kita ambil diploma kalau boleh ada. Dulu zaman kita tak ada diploma. Saya semua dulu saya ada immediate saja. Saya keluar baru saya kena ambil sendirilah. Maknanya kita ada kat mana kita nak pergi sebenarnya. Dengan ada sijil dan ada kemahiran kita pergi boleh pergi lagi jauh. Jangan kata kita tak ada sijil, kita nak berniaga, tapi sebenarnya sijil pun penting juga. Kalau kita sijil ada pun, kemahiran tak ada pun tak jadi juga. Kita kena dua-dua sekali. Baru kita boleh pergi lagi jauh. Pada pelajar ni kalau boleh jangan melawan lah dengan cikgu. Kalau boleh cikgu suruh buat tu buatlah. Jangan kata saya kadang-kadang saya tengok, saya pergi dekat apa ni KBN, saya tengok orang macam belajar mungkin sebab ada handphone saya rasa kot. Jadi dia tak boleh concentrate pada cikgu. Dia banyak tengok pada handphone. Macam saya tu saya belajar, cikgu cakap kita kena ambil note. Sekarang ni note kita boleh copy-copy je kita hantar pakai WhatsApp pun boleh kan. Dulu memang tak, memang susah. Mungkin sebab itu kot teknologi sekarang memudahkan. Jadi gunakan yang di kemudahan ni untuk kita punya knowledge senang cerita. Manfaatkan ni teknologi yang ada ni kan. Ya betul. Sebab zaman Cik Razizi dulu rasa kita pakai public phone je dulu public phone nak pakai pun bergaduh. Bergaduh. Ada satu tak boleh lebih daripada 10 minit. 10 minit kalau cakap aja memang kena jerit lah. Memang masalah. Masa tu zaman tu duit shilling pun penuh dalam poket tu. Betul. Dan saya rasa kalau yang dalam talian hari ni saya percaya tidak ada yang merasa macam zaman tu lah Cik Zee Ya betul. Tapi itu sebenarnya kita belajar dekat KBN ni kadang-kadang kita rasa macam sekarang ni kita belajar memang tak best, kita rasa macam boring, tapi bila kita keluar kita rasa nostalgia sebenarnya dekat dusun tua. Kita akan kembali ke dusun tua, kita tengok balik, kita belajar dulu. Betul, serius cakap. Bukan nak cakap apa, saya dulu kita masih belajar macam nak belajar tak nak belajar, tapi bila kita fikir balik kita nak pergi mana, paksa belajar sampai habis dan keluar, jurusan apa yang kita ambil, kita teruskan. Jangan kata setengah jalan. Cik Raziz, yang apa Cik Raziz sebut tadi tentang masa belajar dia mungkin kurang seronok lah masa tu kan. Sebabnya seronok atau tidak, yang itu yang saya nak kongsikan hari ni sebenarnya Cik Raziz. Sebabnya anak muda hari ni dia rasa macam duduk macam sekolah kan. Jadi boleh tak Cik Raziz share sikit masa zaman Cik Raziz sebab mungkin zaman dah berubah kan. Tapi betul. Kalau apa yang Cik Raziz dapat lihat perbezaan corak latihan sekarang dengan zaman Cik Raziz dulu. Silakan. Okey, sebenarnya dulu masa saya masuk KBN, saya sebenarnya kosong. Saya tak ada kemahiran. Selepas SPM terus masuk dekat KBN. Jadi saya tak ada target. Saya pun tak tahu apa mana saya nak pergi. Saya mula-mula saya minta elektrik, saya tak dapat. Saya minta elektrik, lepas tu saya dapat otomotif, saya teruskan otomotif hinggalah sekarang. Okey, sebenarnya kadang-kadang dekat jurusan yang kita ambil tu, kita tak tahu apa-apa sebenarnya. Saya cakap terus terang, saya kosong. Enjin tak tahu, apa benda pun tak tahu sebenarnya. Tapi bila saya duduk KBN, saya belajar, takkan 3 tahun tak pandai-pandai lagi kan. So, saya dah belajar hinggalah saya, orang kata dalam peperiksaan basic dengan intermediate, saya lulus. Tak ada masalah. Cuma niat kita.
kita nak pergi mana, kita belajar hingga ke akhir. Jangan kata bila basic aja dah ada cukup. Tak boleh. Kita nak kena sampai intermediate. Intermediate kalau ada, ambil advance. Diploma ada, okey, ambil master. Paling tinggi. Kita pun ada universiti lain yang boleh membantu kita. Macam tu daripada UMP kita ada, UTM ada. Banyak-banyak tempat kita boleh pergi. Bukan kata sampai Nusa Tua kita dah lost. Tak ada. Tempat lain ada lagi. Okey, macam saya belajar dulu memang rasa mula-mula saya boring. Bila saya dah kenal enjin, saya dah kenal barang, main minyak, masa dulu ada fitting, sekarang saya tak tahulah ada fitting ke tak. Dulu sampai berpeluh ketiak 3 bulan buat fitting. Kan? Boring, apa benda ni besi buat satu model dengan 0.5 mm cukup lah kalau kita kita fitting buat file. Berpeluh ketiak tu. Satu hari nak tolak besi tu. Kerja gagas. Masa tu saya boring memang, saya kata nak keluar lah. Bila kita dah masuk bulan keempat, saya dah rasa macam okey sikit lah. Dengar Okey, boleh dengar. Cik Zam boleh dengar saya? Okey, Cik Am boleh dengar, okey. Okey, keseluruhannya bila kita dah duduk dalam masa 6 bulan, kita kenal kawan, kita kenal kita punya pemata pelajaran, kita kenal kita punya cikgu-cikgu, kita punya kata kaki tangan AKBN, kita rasa seronok. Sebab apa? Bila lagi satu kita masuk sukan, macam saya masuk volleyball, wakil AKBN. Okey, ni wakil AKBN, main sukan. Wakil AKBN saya dah pergi main kat Petak, main dekat Terengganu. Seronok. Mana kita masuk sukan dekat AKBN ni, kalau boleh kita akan keluar, kita akan kata kita dulu kita ada pertandingan antara AKBN, kita boleh keluar, kita tidur kat sana. Memang seronok. Siapa lagi masa tu? Pertak dengan Pakam Tapai ke masa tu? Pakam Tapai dia. Betul? Dekat Terengganu kita pergi, kita lagi Terengganu, sampai Terengganu naik bas. Bas tu dah dekat belakang tu. Dah. Dengan ekor tak ada apa, tak ada pergi sana. Tapi memang seronok. Bila kita dah lepas 6 bulan, memang kita rasa memang seronok. Baru-baru ni mungkin kita tak sesuaikan diri sebenarnya, memang seronok lah. Sampailah saya pergi kat Dusun Tua berulang-alik lah. Kata communicate dengan Encik Fahmi kan. Jadi yang itu live di IKTB ni, di pusat latihan beliau masa tu, Cik Aziz ya. Betul. Kolam air panas ada. Macam mana? Yelah, kolam air panas tu kita satu nostalgia tau, kolam air panas. Pagi-pagi terjun kolam air panas, bunyilah seronok. Kan? Dulu sungai cantik, kita mandi kat sungai. Sekarang ni sungai tengok takut nak mandi. Kan? Dulu pernah zaman saya air pipe tak ada. Mandi kat sungai. Ramai-ramai, satu AKBN dengan lelaki ke perempuan semua mandi kat sungai. Bunyilah seronok. Jadi tak risau kalau tak ada bekalan air, tak ada, itu bukan satu masalah lah. Di Petak juga ada anak sungai. Saya pun tahu sebab dekat sana. Memang seronok. Saya pun mandi kat sungai Petak. Sebabnya kebetulan kan, sebab hari ni kita ada Cik Saiful juga di talian hari ni kan. Jadi hari ni kita akan bagi Cik Razizi tu, lepas tu yang baru kita share sikit dengan Cik Saiful kan. Jadi untuk yang sesi kita pula dulu. Nampaknya Cik Saiful pun ada respon kat situ. Tak apa. Nanti kita akan bagi mic kat dia juga untuk berkongsi. Cuma yang ni kita nak kupas dari segi pengisian di Dusun Tua dan juga di ILKBS. Okay, jadi kita masih ada lebih kurang 20 minit lagi, Cik Zam Cik Am kita lebih kurang 30 minit lagi untuk bersiaran. Jadi apa kata kalau tadi kita dengar dari Cik Razizi, Presiden Alumni ILKBS, Persatuan Alumni ILKBS. So sekarang kita dengar kita punya perkongsian setiausaha Persatuan Alumni ILKBS, maknanya dari mana dan bagaimana boleh terjebak ke kancah Persatuan Alumni ILKBS ni, dan apa nasihat Tuan pelajar baru ni lah. Jadi saya persilakan mic kepada Tuan Setiausaha
sila intro dan ambil sesi untuk yang seterusnya. Silakan. Silakan tuan. Terima kasih. Terima kasih Encik Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya hormati Presiden saya, Cik Saudara Razizi Dijai, Tuan Moderator daripada Cawangan Hubungan Industri IKBN Dusun Tua, Cik Fahmi Nordin. Terima kasih kepada semua-semua bakal pelajar. Rasanya dah daftar semua kan. Sekarang saya tengok view ada 54 orang. Okey, terima kasih kerana berminat untuk join TVET. Okey. Saya kenalkan diri saya dulu. Saya Saiful Izam bin Mansur. Saya belajar dulu di IKBN Pertak. Sekarang kalau dulu masa saya belajar tahun 1993 hingga 1994, masa tu IKBN kita berada betul-betul 10 km daripada Pekan Kuala Kubu dan hampir 36 km ke Fraser Hill, iaitu betul-betul di tengah hutan. Sekarang tempat tu dah jadi kawasan empangan Selangor dan IKBN Pertak ni telah dipindahkan ke kawasan empangan pecah di Kuala Kubu baru. Maknanya sekarang nama masih kekal, cuma tempat saja telah ditukarkan ke ampang pecah. Dan apa yang saya dapati, IKBN Pertak ni adalah satu-satu IKBN yang namanya guna nama orang, nama manusia. Pertak. Pertak tu nama orang? Ya, Pertak tu nama orang. Jadi kalau siapa-siapa nak tahu, lepas join IKBN Dusun Tua ni, join Persatuan Alumni. InsyaAllah dalam bulan 12 ni atau bulan 1 ni kita akan launch daftar untuk alumni Persatuan Alumni IKBS Malaysia. Maksudnya semua student-student yang belajar di institusi kemahiran latihan belia ni boleh join alumni hanya melalui daftar online sahaja. After that kita akan berkongsi macam mana nama Pertak ni boleh wujud. Okay. Saya di Pertak berbeza sikit daripada presiden saya, iaitu Saudara Razizi. Saya mengambil jurusan fotografi, iaitu lebih kepada bahagian kreatif. Pasal IKBN ni dia ada banyak, dia ada fotografi, dia ada video, dia ada grafik. Jadi saya mengambil fotografi. Saya macam Encik Razizi juga, asalnya pun zero fotografi ni, just minat kamera aja. Masa tu kamera compact, kita panggil Kodak. Oh ya, kamera Kodak. Okey. Kita panggil Kodak. Rasa kalau yang dekat dalam ni jumpa Kodak tu mungkin pelik tu masa tu. Kodak, semua Kodak. After saya join baru saya tahu itu kita panggil filem. Okey, saya join dengan Pertak. After saya habis Pertak, saya join dengan advertising, iaitu kita buat gambar-gambar untuk iklan. Kalau dulu-dulu pernah tengok majalah, dulu-dululah. Sekarang ni kita banyak konten digital kan. Itu pun salah satu daripada part of kreatif punya work lah. After that saya join newspaper, saya join dengan The Sun. Kalau siapa tahu surat khabar The Sun, surat khabar bahasa Inggeris percuma di Lembah Kelang. Oh ya, The Sun. Saya bertugas di The Sun selama 16 tahun. Kemudian saya berpindah ke akhbar Perniagaan Bisnes, kita panggil Fokus Malaysia. Saya jawatan saya bekerja di sana selama 5 tahun. Okey, now saya dah bersara. Saya bertugas tugasan terakhir saya sebagai ketua jurufoto dan editor gambar semasa di Fokus Malaysia. Now saya buat bisnes sendiri. Tapi apa yang hebatnya, walaupun kita ambil TVET, jangan rasa kita ni second class atau third class. Jangan rasa macam tu. Because now TVET ni adalah satu perkara yang sangat-sangat penting. Dan sekarang ni market di seluruh dunia atau di Malaysia sendiri, orang-orang yang ada kemahiran ni adalah orang-orang yang memiliki pasaran kerja. Okey. Dan saya juga, saya ambil sijil fotografi dan saya juga sekarang adalah pemegang, saya sambung belajar saya ambil ijazah pengurusan dalam pekerjaan. Jadi jangan rasa yes, pengurusan, ijazah pengurusan. Yes, saya ada degree dan saya nak beritahu jangan rasa rendah apabila you all dalam TVET, dalam IKBN, because peluang nak belajar tu hingga peringkat degree terbuka luas. Dan peringkat master pun lagi terbuka luas dan peringkat PhD pun terbuka luas. Di mana ada kemahuan, kat situ ada jalan. InsyaAllah. Jadi saya mohon kepada adik-adik yang dah berdaftar dengan IKBN Dusun Tua ni, insyaAllah dalam bulan Disember ni, Januari ni kita akan launch untuk daftar alumni. Saya minta kita join ramai-ramai.
supaya kita besarkan grup alumni kita ni supaya kita jadi kuat, supaya kita boleh buat, contohnya kita, because dalam alumni kita ni ramai usahawan-usahawan yang sangat-sangat berjaya, ramai. Salah seorangnya presiden saya lah, dia saja tu dia humble. Dia antara usahawan yang dah berjaya sebenarnya. Tak lama lagi dia ada bengkel besar tu. Jadi siapa-siapa nak buat latihan industri, boleh bertanya-tanyalah kat presiden saya ni untuk otomotif. Dan ramai usahawan daripada di kalangan alumni kita, ramai daripada jahitan, daripada company syarikat besar lah. Tak boleh saya nak cakap, ramai sangat. Kebanyakan di luar sana. Jadi ambil peluang yang ada, ambil segala-gala yang ada di Akademi Dusun Tua ni untuk you all terus maju. Jangan rasa kat sini adalah bila SPM tu rasa macam tak boleh pergi je habis. No. Jangan rasa macam tu. Pasal kita, selagi kita boleh bergerak, kita terus usaha. InsyaAllah. You all satu rezeki adalah usahawan-usahawan yang berjaya. InsyaAllah saya doakan. Terima kasih kepada Dusun Tua invite Persatuan Alumni LKBS untuk sedikit perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah. Dan saya ucap tahniah pada Akademi Dusun Tua ni. The only sekarang ni, baru the only Dusun Tua yang buat online macam ni. Kita ada 22 AKBN. InsyaAllah saya akan syorkan kepada 21 lagi AKBN untuk kita adakan program yang sama, InsyaAllah. Untuk kita pun aktif alumni bersama AKBN, bersama LKBS seluruh Malaysia. InsyaAllah. Okey Cik Fahmi, terima kasih. Saya pulang balik untuk Cik Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Saiful Hizam Mansor, Setiausaha Persatuan Alumni LKBS Dusun Tua. Itu Malaysia. Dari, di Malaysia, ya, terima kasih. Malaysia. Jadi di sini adalah platform untuk kita bersatu dari AKBN yang berbeza. Kita dari Dusun Tua, kita ada Pertak, juga kita ada dari Seri Iskandar, kita ada juga dari Bandar Penawar yang baru ni, ya. Jadi TVET is no more second class. Jadi kalau sorry to say, minta maaf saya cakap, macam kalau zaman saya dulu, parent melihat TVET ni sebagai orang kata yang dah tak ada harapan. Jadi kalau kata dulu, kalau asal sekolah tak pandai je, dia akan pergi ke TVET lah. But now TVET juga disertai oleh orang-orang yang akademiknya tidak kurang hebat. Macam semalam kita juga ada yang, kalau perasan, semalam kita punya graduan sebenarnya lepasan sains strip ataupun sains tulen. Kalau kata di sekolah, kalau budak-budak yang pure sains sebelumnya dia akan tengok college-college atau universiti lah. Tapi jangan tak percaya, sebab kalau di Dusun Tua kita juga menerima. Kita ada juga pelajar-pelajar yang tak kurang hebatnya. Jadi apa kelebihannya? Apa kelebihannya? Jadi kepada anda, ya, mungkin anda akademik tidak cemerlang di peringkat SPM. Tetapi jika anda berjumpa dengan orang yang mempunyai latar belakang yang bagus, maka ambillah peluang. Ambillah peluang untuk berkongsi ilmu dengan mereka. Sebagaimana ada pesan pujangga, dia kata, kalau anda berkawan dengan tukang besi, anda akan dapat bau hangitnya. Tetapi jika anda berkawan dengan penjual minyak wangi, anda akan dapat wangian baunya. Jadi bercampur atau bergaullah dengan orang-orang yang baik-baik. Semoga anda akan mendapat limpahan kebaikan dari mereka. Jadi macam Cik Saiful dulu, yes, kalau zaman kita Cik Saiful dulu, kalau kita Kodak dulu, compact Kodak tak hati-hati tu, kalau kita dapat boleh pulas untuk dapat skeping gambar dulu. Jadi skeping gambar dulu dalam RM70 skeping dulu, itu pun berebut. Dan saya percaya yang juga ada juga sahabat-sahabat Cik Saiful dulu, macam ada satu wartawan di utusan dulu yang menjadi orang pertama yang dapat memproses filem di puncak di tempat yang tertinggi di dunia. Dia tak alumni sampai kita. Alumni kita. Yes, yang alumni di IPBS juga. Ya, betul. Mak Amin kalau tak silap saya tu. Makno Amin. Jadi Makno Amin orang pertama
yang saya dengar. Tapi kalau nanti orang pertama yang berjaya memproses filem di ketinggian 5,500 meter dari aras laut. Dekat base camp. Di Everest Base Camp. Ya. Jadi memang kalau ikutkan bunyi macam tak logik. Tetapi sebab kalau ikutkan sebenarnya saya sendiri dah pergi tempat tu. Saya dah pergi ke Everest Base Camp tu dan saya tengok memang tempat tu tak logik untuk nak memproses filem. Tetapi ya, anak muda ataupun orang Malaysia sebenarnya cukup kreatif dan mampu untuk mendepani cabaran yang macam tu. Sebab dalam tahun yang sama, saya difahamkan tahun yang sama Malaysia cuba sampai ke puncak Everest pada tahun tu, tahun 1997. Jadi 1997. Jadi saya rasa bila saya duduk di ILKBS ni, saya rasa berbesar hati dapat tahu yang graduan-graduan, lepasan-lepasan ILKBS sebenarnya antara orang yang cukup hebat, yang membawa nama negara. Jadi kepada mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa. Jadi kalau Cik Saiful dulu dari bidang journalism ataupun kewartawanan. Jadi kalau takat gambar-gambar ni mainan Cik Saiful lah ini Jadi mungkin satu ketika kita boleh berkongsi pengalaman coffee table talk mungkin sebabnya ini sebenarnya adalah satu platform baru dalam norma yang baru di mana kita cuba mengumpulkan pelajar-pelajar dan juga interaksi bersama dengan pimpinan-pimpinan sama ada di peringkat dusun tua dan juga di peringkat kebangsaan seperti Persatuan Alumni ILKBS hari ini. Jadi kita cukup gembira dan juga mungkin juga insyaAllah kalau ada kesempatan esok kita akan bersama dengan salah seorang lepasan ILKBS yang membawa jalur gemilang ke pentas antarabangsa. Kalau yang anda tahu, anda biasa dengar World Skill Competition ataupun pertandingan kemahiran dunia. Kalau yang tahun sudah kita bertanding di Kazan, di Kazan, Rusia. Jadi kita juga ada peserta di sana, kemudian kita ada di Dubai dan saya rasa dari Pertak juga saya rasa ada yang pernah berjaya di Brazil kalau tak silap saya dalam penggayaan rambut. Penggayaan rambut. Jadi pelajar ILKBS tak kurang hebatnya. Maknanya kemahiran yang mereka ada diiktiraf dan juga diukur di peringkat antarabangsa yang mana kalau di Sao Paulo, Brazil hari itu dia dapat pingat perak kalau tak silap saya. Pingat perak. Jadi maknanya tak kurang hebat bertanding di peringkat dunia. Jadi kepada anda yang menyertai Tibet, selamat datang ke dunia Tibet dan hari ini kita dengar nasihat dan pandangan dari bekas-bekas pelajar dan juga persiapan untuk diri anda. Jadi kami sebagai pengajar ataupun sebagai jurulatih di institut akan menyampaikan ataupun akan berkongsi ilmu dan pengalaman untuk para pelajar. Tetapi apa yang kita adakan hari ini ialah bagaimana sudut pandang dan juga perkongsian pengalaman. Kalau dari Cik Razizi yang memang dari Dusun Tua, Cik Saiful Rizal yang dari AKBN Pertak. Kalau sekarang di Ampang Pecah dia punya ya betul. Sebabnya ada Ampang Pecah ataupun ada yang panggil buluh telur. Tapi tak kurang hebat sebab di situ kita ada Pertak, AKBN Pertak, kita ada MRSM Kuala Kubu. Kita ada Darul Quran di situ. Darul Quran, ya betul. Jadi kita dalam lingkungan sebenarnya yang tidak kurang hebatnya. Jadi kalau orang kata AKBN ini tersisih, mungkin sebabnya macam kami di Dusun Tua memang dari mula sehingga kini di sinilah kami. Jadi pernah saya juga berkesempatan ke kampung orang asli Pertak. Di laluan tu, mana di tempat lama kalian tu saya rasa tu ini betul. Jadi
Kalau musim kemarau, kita akan nampak puing-puing tinggalan kampus lama yang menjadi sejarah pada Cik Saiful Izam tu. Jadi hari ini kita bersama dengan Cik Saiful Izam, insyaAllah. Jadi kalau kita ada kesempatan lain, kita boleh berkongsi dengan senior-senior dan super senior dari Pertak contohnya. Mungkin kita boleh ada sesi perkongsian, mungkin dari di platform Maya ataupun boleh di auditorium kita. Jadi kita mengharapkan adik-adik ataupun anak-anak kita yang baru memilih bersetuju untuk menerima tawaran belajar ni, mana seperti yang dinasihatkan oleh Cik Razizi tadi, mana belajar sampai tamat, sekali melangkah kita terus sampaikan selesai. Jadi mana lagi nak cari Cik Saiful sekarang? Saya rasa Cik Razizi pun masih ada di talian rasanya. Sebagai saya tak nampak ada. Oh, masih ada lagi. Okey. Jadi ini antara dua orang kuat Persatuan Alumni. Dan juga banyak juga menyokong pembangunan kita di ILKBS. Jadi kita harapkan kerjasama ini berterusan sebab saya tak tahu di ILKBS lain apakah mereka ada ruang dan peluang sebegini untuk tuan-tuan dari Persatuan Alumni untuk bersama-sama dengan pelajar baru menerangkan tentang apa itu Persatuan Alumni ILKBS dan bagaimana fungsi dan peranan, dan juga sebab saya dengar tadi kita akan ada e-daftar Cik Saiful? Ya, betul. Ada e-daftar. Jadi bermakna dalam kita bercerita ataupun memperkatakan tentang revolusi industri 4.0, IR 4.0, di antaranya ialah IoT ataupun Internet of Things, yang mana kita cuba manfaatkan teknologi IoT, kemudian kita ada machinery dan sebagainya. Jadi kita juga sudah melangkah ke arah revolusi 4.0, seperti mana yang saya suka nak quote Jack Ma. Jack Ma dalam dia punya ceramah dia, dia kata revolusi industri 4.0, revolusi industri ini menakutkan manusia kerana dia khawatiri mesin-mesin akan mengambil alih tugas manusia. Bagaimana revolusi industri yang pertama, kedua, ketiga, jadi pada peringkat awal dia manusia mempunyai ketakutan ataupun kerisauan yang mesin-mesin ini akan mengambil alih tenaga manusia ataupun peluang pekerjaan manusia. Tetapi dalam revolusi 1, 2 dan 3 telah terbukti bahawa manusia mampu mendepani cabaran di mana manusia sebenarnya lebih hebat ataupun lebih cerdik dari mesin-mesin buatan ini tadi. Yang mana kita juga dapat menghasilkan ataupun kita dapat menyediakan peluang-peluang pekerjaan yang baru yang berkualiti tinggi. Kalau dulu macam zaman Cik Saiful dulu mesin macam kamera dia hanya ada dipanggil kamera manual, yes, manual yang apa DSLR, memerlukan single lens reflex. SLR, yes, single lens, single lens. SLR, sekarang kita ada DSLR. Jadi anak-anak jadi adik-adik kita sekarang dia tak heran nak pergi cuci gambar dah. Kan nak jumpa filem Kodak tu pun saya rasa macam kenal pun filem. Kan, jadi ini adalah satu okey. Jadi kita cabaran untuk yang masa depan. Jadi untuk yang seterusnya, sebelum kita tangguhkan perjumpaan kita pada hari ini, okey, untuk kita tangguhkan, jadi kita bagi ruang ini Cik Saiful, kita bagi ruang pada Tuan Presiden kan untuk barang 2-3 minit untuk menggulung perjumpaan kita pada hari ini dan kembalikan kepada saya nanti. Jadi kita persilakan. Okey, saya rasa mic Tuan Presiden masih mute. Jadi kita kembalikan kepada Tuan Presiden. Silakan Tuan Presiden. Tak mic. Mic dia tak on. On mic. On mic. Mic. Mic.
Cik Razizi, mic. On mic. Okey, dengar. Okey. Mikrofon. Dengar. Ya. Okey. Ada kena ada Tekan. assistant. Untung Cik Razizi ada assistant. Itu guna kahwin cepat. Rasanya bongkong itu. Okey. Okey, jadi saya kembali kepada Cik Razizi untuk menggulung dalam 2-3 minit. Okey, dah kembali kepada saya. Silakan Dik. Tuan Fahmi Okey, saya mengalukan kepada pelajar semua untuk berdaftar dengan alumni agar kita dapat berkomunikasi, bukan kata di pelajar saja sebagai pelajar ataupun sehingga ke di luar sana lah. Selepas belajar kita akan berkomunikasi. Bukan mudah untuk kita komunikasi antara satu sama lain, sebab apa, dengan ada alumni ini kita boleh berhubung mesra. Dengan alumni kita tak perlulah kita sebagai ibarat macam abang dengan adik, kita boleh komunikasi. Jangan malu, jangan segan. Supaya ada permasalahan boleh bagi tahu dan di mana kita nak pergi sebenarnya. Okey, dengan alumni ini kita boleh menjalinkan perhubungan dengan lebih erat, bukan kata di AKBN Dusun Tua saja, mungkin 22 AKBN kita boleh berkomunikasi. Mungkin sekarang ni kita ada dekat KL, mana tahu kita pergi ke Kelantan kita akan jumpa di Bacok pula. Mungkin Terengganu kita boleh pergi ke Terengganu. Banyak AKBN satu Malaysia sekarang ada, dan Sabah Sarawak pun ada. Jadi senang, kita boleh kita berkawan, kita nak komunikasi dengan student luar senang. Maknanya kalau kita nak pergi ke Sabah, kita hubungi diorang, kita dah ada orang kat sana menanti. Tak perlu kita pergi sana kapal-kapal ataupun terpinga-pinga. Jadi kita ada kawan, orang kata ramai kawan tak apa. Jadi kita nak komunikasi senang. Okey, itulah pesan saya. Kalau boleh masuklah alumni bersama-sama dengan saya dan dengan setiausaha boleh mengalu-alukan. Dan kalau boleh wawarkan kepada mungkin pelajar sekarang ni, orang tua ke ataupun abang ke, sanak saudara yang ada bekal-bekal AKBN, involve kepada alumni supaya kita meriahkan lagi suasana alumni sebenarnya. Okey, sekian. Baik, terima kasih Cik Razizi. Itu dia dari Presiden Persatuan Alumni ILKBS dan juga Presiden Alumni Pusat Latihan Belia Dusun Tua. Okey, jadi pesanan kepada para pelajar baru, anda akan melangkah ke dalam dan anda akan juga menjadi alumni di ILKBS. Jadi ingat tadi pesan tadi, mana kalau ada abang-abang, kakak-kakak ataupun pakcik, mungkin ayah anda yang juga bekas pelajar di mana-mana pusat latihan di bawah ILKBS, jadi syorkan mereka untuk bersama-sama Persatuan Alumni ILKBS satu ruang dan peluang platform untuk bersama dengan anak-anak untuk kita bantu memantapkan lagi perjalanan anak-anak ini tadi ke arah peluang yang lebih baik. Mungkin peluang yang ada ni bukan untuk kita, bukan untuk yang warga-warga dewasa, tapi juga untuk yang junior-junior ni nanti. Apa yang kita perjuangkan sebenarnya adalah untuk generasi yang akan datang, so the future is now. Jadi seterusnya kita, kalau ada soalan-soalan dari pelajar-pelajar yang berada di talian hari ini. Kadang-kadang yang kita sibuk-sembang ni, kadang jawab ni mungkin dia dengar diam, jadi tak tahu apa nak tanya lagi. Jadi banyak soalan-soalan yang saya dah utarakan tadi. Jadi apa mungkin dalam masa yang masih tersisa ini ada soalan-soalan. Kadang-kadang dia hantar, dia tak bercakap ni Cik Razizi, dia akan bagi mesej. Jadi jangan malu, jangan segan. Kita duduk AKBN, jangan malu, jangan segan. Kalau kita malu dan segan, kita tak ke mana sebenarnya? Kalau nak belajar PR, belajar dengan Tuan Fahmi. Dia expert. Jadi jangan malu bertanya. Mungkin anak muda ni dia takut nak bertanya sebab dia takut salah bertanya. Jadi di sinilah ruang dan peluang kenapa kita berikan platform ini untuk kita sama bangunkan kemahiran bukan saja teknikal tapi juga soft skill. Jadi jangan risau kan, sebab abang-abang sini anda sangat friendly. Jadi mereka mudah mesra
Jadi ya mungkin nampak agak berusia macam ayah ataupun pakcik anda, tetapi sebenarnya di dalam Tibet, dalam persatuan, so kita bersama-sama. Jadi don't worry. Jadi tak apa, boleh tanya apa saja, boleh tanya kepada persatuan, sementara kita ada ruang dan peluang untuk bersama dengan mereka. Jadi kalau nak tunggu sesi yang lain mungkin agak lama lagi. Jadi sebenarnya kalau ikutkan persatuan alumni juga ada media sosial Cik Razizi sekarang. Ya. Ada. Kami. Ya, kami insya-Allah kita akan launch sekali. Kita akan launch sekali nanti insya-Allah. Ya, nampak. Kan? Jadi kita akan ada ruang dan peluang untuk berkomunikasi. Jadi okey. Macam Nash, kau ni kalau asal tanya kau ni pun macam Siti Nash. Tapi bagus juga tu kan, cik dah makan ke? Kan. Jadi sebab kalau Cik Saiful sebab dia, saya tak risau sebab dia toki kedai makan. Saya tak risau. Kalau Cik Razizi dia dah tahu. Tapi kalau Cik Razizi saya tak risau sebab dia isteri dia dah ada sekarang. Kalau dulu dia bujang, saya susah hati juga dia tak makan. Tapi sekarang dia dah ada isteri tu. Jadi okey, ini Cik Siti baru muncul, Cik Zam, Cik Am. Cik Siti baru muncul. Okey, selamat kembali Cik Siti. Okey, jadi untuk makluman ni persatuan alumni, kali ini kita juga ada pelajar-pelajar yang dari golongan wanita. Kalau dulu sebenarnya ada juga ramai. Sebab kita tak berkesempatan Cik Razizi untuk kita nak jemput kita punya ni wanita besi kita ni apa Puan Zalina. Puan Zalina kalau tidak yang itu pun saya kena buat tutorial kata pada Puan Zalina untuk nak latih guna ni pula, guna social media dan juga inilah media baru ni. Okey. Ya Allah, anak dara aku baru bangun tidur. Tidur. Hey. Okey. Jadi demikian tadi. Jadi kalau ada soalan apa saya buka untuk soalan. Anda boleh letak soalan sebabnya okey. Jadi kalau siapa-siapa yang ni boleh PM dengan Cik Saiful. Buat masa sekarang Persatuan Alumni LKBS juga ada page Facebook alumni. Jadi nanti saya tak perasan tadi, tapi nanti kita boleh kongsikan di Facebook, sebab sekarang banyak orang pakai Facebook. Jadi saya syorkan kepada pelajar-pelajar anda boleh mula create Facebook profile anda, simple pun tak apa, jadi ada supaya itu kita akan develop skill dan juga teknik macam mana untuk menggunakan social media dalam pembangunan kendiri dan juga pembangunan masa depan ataupun portfolio anda. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Persatuan Alumni LKBS, Tuan Presiden dan juga Tuan Setiausaha yang sudi meluangkan masa bersama IKT Band Dusun Tua dan juga pelajar-pelajar baru ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain sesi. Jadi sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah, yang buruk itu datang dari saya lah. Jadi sebelum kita menangguhkan perjumpaan kita pada hari ini, jadi saya ingin ingatkan dalam norma baru ni, kita baru terima yang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat akan dikenakan di kawasan di negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kemungkinan pergerakan kita akan terhad seperti mana Cik Razizi maklumkan tadi, yang cabaran kepada perniagaan juga akan terkesan, cuma tidaklah terlalu ketat kalau nak dibandingkan PKP yang pertama dan PKPD, tetapi pergerakan juga agak terhad. Dan jaga keselamatan dan kesihatan anda di mana juga anda berada. Ingat, jadi ikuti SOP yang ditetapkan. Kita mampu berusaha, ibarat kata manusia punya asa, Tuhan punya asa. Jadi pada anda, take care, stay safe, and remember, IKT Band Dusun Tua,
We are more than just event. Kalau tengok dengar tadi, kalau dia latihan dulu 3 bulan, so ILKBS, we are more than event. Ada banyak lagi. Okay. Jadi sebelum ni ada soalan-soalan mana lagi? Dia lambat sikit sampai tu. Macam mana nak daftar? Yes, tu tadi Tuan Nesi dah ni respon. Okay, I daftar alumni kan. Jadi pada Disember ni. Okay. Jadi tak apa, saya akan tinggalkan anda di ruangan ni untuk anda boleh berkomunikasi dengan jawatan kuasa ataupun pucuk pimpinan Persatuan Alumni LKBS. Jadi dari kami di IKTB Dusun Tua, kita ucapkan selamat maju jaya. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain sesi. InsyaAllah besok kita juga ada lagi ni sesi. Kita akan jumpa lagi. Keep in touch di channel Telegram. Okay, jangan lupa like page IKTB Dusun Tua, page FB IKTB Dusun Tua, like, dan juga kita ada YouTube. So jangan lupa klik like, share and subscribe sana. Okay, jadi sekian dulu dari kami untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Waalaikumsalam. Okay, bye bye. Terima kasih. Bye bye.